بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، ثم إلى جميع الملائكة المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا، ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها من الجنة والناس أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bismillahirrahmanirrahim. Tamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita solat maghrib secara berjemaah. Seterusnya dapat kita duduk bersama-sama untuk kita menimba ilmu. Kita baca kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama kita sebagai panduan, yang mana para ulama-ulama ini adalah pewaris-pewaris kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita baca ini kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, peringatan kepada orang-orang mukmin, yang dipetik daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab ini merupakan ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin, iaitu yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaihi, Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi kita sudah habis daripada tajuk yang pertama, iaitu kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu bab pada menyatakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka sebagaimana yang dikemukakan ataupun mengikut pandangan Imam Al-Ghazali, iaitulah beliau ini dari segi akidahnya akidah salafi, ataupun iaitu orang-orang yang salafus salih, ya, dia hurai secara umum. Zaman itu zaman, kita kata zaman kegemilangan Islam. Jadi masing-masing faham, ataupun bahasa mudah kita sebut, semua tu big player belaka zaman tu. Bila sebut qul huwallahu ahad, faham dah semua. Tapi zaman kita ni zaman bukan big player, kan, big gamer. Gamer banyak zaman kita ni. Jadi zaman kita kalau nak secara umum macam itu, fahaman mereka Allah itu ada macam mana, seadanya lah begitu, tak boleh. Dia kena hurai. Maka yang sesuai untuk zaman kita ialah mereka belajar sifat 20 untuk penghuraian. Dah faham sifat 20, upgrade lagi. Barulah fahaman salafus salih. Begitu. Bila sebut qul huwallahu ahad, dah masak dah dekat sini sifat 20. Wajib, mustahil, harus. Sifat Nabi, wajib, mustahil, harus. Semua tu ada 50. So jadi cabangnya begitulah. Kita katakan cabang tauhid itu ada 50. Zaman tu faham dah, ya. Zaman ulama-ulama, zaman hebat-hebat. Nak buat perbandingannya mudah begini. Orang-orang yang jahil zaman tu, jahil-jahil zaman tu lah, adalah ustaz-ustaz zaman sekarang. Macam itulah. Bukanlah nak menghina ustaz-ustaz, tidak, nak cerita perbandingannya. Jadi ustaz-ustaz zaman tu
hebat-hebat, ya, amalannya hebat, ilmunya hebat. Zaman Imam Ghazali dan sebagainya, Imam Malik radhiyallahu an, hebat-hebat semua tu. Baik. Jadi itu sudah selesai bagaimana mengenali Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada Rasul, kemudian beriman kepada qada qadar, kepada hari kiamat, syurga, kubur, ya, dan sebagainya. Last sekali, akhir sekali, Imam Ghazali menyentuh bab apa dia, mengenai hadiah pahala ni, sampai ke tak sampai, ya. Jadi doa confirm sampai. Pahala-pahala yang kita sedekahkan itu, maka di sini dinyatakan mengikut pendapat Al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai. Empat mazhab ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Maka sampai, ya. Dan buatlah, janganlah bergaduh. Yang kata tak sampai, sudahlah, sebab ada pendapat yang mengatakan sampai. Sama ada doa kita dan juga hadiah pahala. Kita hadiahkan pahala kan, aku baca Yasin ni, pahalanya aku hadiahkan kepada ibu bapaku dan sebagainya. So orang-orang yang belajar macam kita tidak bergaduh lah. Pahala mana ustaz, tak nampak pun. Kalau pun semua benda nak nampak, tuan-tuan, roh dalam badan melekat dekat badan ada pun tak nampak. Semua nak nampak, semua nak lihat dengan mata, semua nak pegang dengan tangan, nak dengar dengan telinga. Banyak benda-benda lagi. Alam-alam zahir yang kita tak nampak banyak. Yang dalam bumi tu cacing nampak ke? Tak nampak. Jadi banyak benda-benda. Ini benda-benda ghaib lah kita kata. Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan benda-benda ghaib. Okey, selesai ya. Gitulah. Jadi masuk pula bab yang kedua, Kitabu Asrari Taharati. Kitab ataupun bab pada menyatakan rahsia taharah. Ini bukan belajar taharah, bersuci dengan air mutlak, air mutanajis, air musta'mal, bukan. Ini rahsia dia. Kalau makan tu sedapnya. Bukan ni kata ini nasi, ini kuah, tapi tak rasa. Jadi sedapnya itu adalah rahsianya. Ya, jadi dalam ataupun disebutlah di sini fiqh tasawuf. Gitu. Kalau tuan-tuan nak baca kitab bahasa Melayu fiqh tasawuf, baca kitab Sirus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi. Kalau kita bersuci tu, kita katakan bersuci daripada najis dan bersuci daripada hadas. Dia ada banyak lagi tu. Gitu ya. Baiklah. Itu bahasa Melayu, kitab Sirus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi, orang Palembang. Baik, Syekh Abdul Samad Palembang ni tuan-tuan, dia syahid. Dia belajar di Mekah dan di balik. Dia orang Palembang, lepas tu lawan dengan masa itu Belanda masuk di Indonesia. Lepas tu keadaan tidak menentu, Indonesia nak kalah, pergi Mekah balik. Kemudian balik lagi lawan pula dengan di Kedah lah, lawan dengan kerajaan pada masa itu, Siam, nak lawan kan. Akhirnya beliau ni syahid umur 88 ke 84 gitu. 80 senang cerita. 80 tahun berperang. Dulu bukan perang face to face, perang maya. Dulu face to face, pedang lagi, senapang lagi. 80 tahun. Kita 70 tahun pun nak sembahyang rukuk sujud tak boleh. Dia berperang. Macam mana tu? Gagah tak gagahnya. Ketua tu panglima. Kan panglima, tetapi akhirnya kalahlah pasukan beliau kerana pengkhianatan daripada bangsa Melayu pada masa itu juga. Penipuan ya. Dikhianat. Akhirnya kalah dan syahid. Bila syahid, maka kepalanya dibawa ke Raja Siam pada masa itu, dan Raja Siam tengok kepalanya. Syahid tuan-tuan, syahid ini darahnya tidak putus, mengalir hidup. Orang syahid ya. Raja Siam kata patutlah orang ini menjadi panglima. Dah mati lihat mukanya pun gerun. Dah mati tu lihat mukanya pun gerun. Dan ada lagi sampai sekarang ceritanya, wallahu alam. Kita tak boleh tengok lah. Kalau tuan-tuan Perdana Menteri boleh tengok. Tunggu tuan-tuan jadi Perdana Menteri yang ke-11. Pergilah ni.
Sana Royal Museum sana adalah kot darahnya masih mengalir. Syekh Abdul Samad Al-Palembang, hebat, sungguh-sungguh hebat. Jadi begitu juga kitab ni, iaitu kitab Asrarut Taharah, rahsia taharah, rahsia bersuci. Dalam kitab-kitab fiqh tuan-tuan, mana-mana kitab fiqh mesti tajuk pertama babut taharah, bab bersuci. Kenapa ustaz tak tajuk pertama tu semayang tu kan lagi penting semayang ni. Kalau tak belajar taharah, semayang tak sah. Tak belajar macam mana menyucikan najis, macam mana nak air mustakmal main hentam je. Macam hari ni kita lihat kan, bagus remaja-remaja semayang ni bagus. Cuma semayang tanpa ilmu. Mana ada remaja yang belajar sini? Semua dah dewasa lah kan. Maknanya remaja ni macam sekolah menengah lah. Sembahyang seluar baju pendek terselak, kalau ada cover dengan spender tak apa. Nampak spender merah tapi tutup aurat lagi. Ini terselak sebab baju pendek, sengaja tu. Kalau terselak yang tak sengaja kerana angin, kena cepat-cepat tutup, itu tak sengaja. Ini memang pendek lah, batal mayang. Nampak tuan-tuan, kita nampak tapi nak tegur tak sempat wirid, caw dah. Ni budak-budak zaman sekarang bagus mayang tu tapi beribadah dengan jahil. Macam mana? Sampai bila-bila lah. Kuliah tak nak datang. Kan? Leceh lah, itulah, inilah, main game lah, sebagainya kan. Saya dah setahun lebih lah kat sini, muka ni je lah. Di mana-mana, surau ke, masjid ke, pasang kipas helikopter ke, musuh tu kan. Aircon ke, tak ada aircon ke, muka tu je lah tuan-tuan yang mengajar, yang belajar kan. Dulu, kini dan selamanya. Lagi kalau kampung-kampung tu lagilah muka dah senja-senja semua. Kan. Allahu Akbar. Kota Damansara ni padat orangnya, padat. Kan 2-3 apartmen tu kalau di kampung dah sekampung dah tu. Beratus lah. Tapi datang adalah kan. Mudah-mudahan mereka juga mengimarahkan surau-surau dan masjid-masjid mereka lah. Baik, kita masuk Kitab Asrarut Taharah, kitab pada menyatakan rahsia bersuci. Qala Allah Ta'ala, maka Imam Ghazali memulakan dengan firman Allah Ta'ala surah Al-Maidah ayat ke-6. Surah Maidah tu apa Maidah? Maidah tu maknanya hidangan. Surah Baqarah, Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah. Cantik je, disusun oleh Sayyidina Osman, iaitu selepas cerita perempuan, cerita hidangan. Sebab sinonim perempuan itu dengan hidangan yang masak kan. Saya cakap dengan anak isteri saya kan, kalaulah mak kamu tu abah jadi perempuan, jadi mak jadi suami, confirm kamu semua lapar lah. Sebab apa? Malas masak. Kan malas masak. Tapi orang perempuan ni rajinnya lah, balik kerja masak, balik kerja membasuh. Tu dia perempuannya. Kemudian lagi mengandung, kita mengandungkan orang yang si mengandung tu. Allahu Akbar. Sampai 5 bulan, sampai 4 bulan start dah. Baby tu nak tarik, nak observe, nak serap semua mineral-mineral dalam badan mak tu. Emosi tak itu, gini-gini. Kemudian maknya pula mengidam, ada kau perasaan aja tu. Itulah. Kita dulu kahwin semula juga, tak faham juga. Nangis lah bini, ngada-ngada lah. Sekarang baru faham. Sekarang baru faham lah kan. Allahu Akbar, kesian lah isteri kita. Itu yang tak sampai hati nak kahwin lagi tu. Tak sampai hati tuan-tuan kan. Bukan tak sampai hati lah, tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Taib, surah Al-Maidah ayat 6. Qala Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Maksudnya bukanlah Allah Ta'ala ini hendak menjadikan ke atas kamu ni susah payah, tetapi Allah Ta'ala ini nak menjadikan kamu itu supaya bersih. Itu satu dalil lah ya. Dalil yang kedua daripada surah At-Taubah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fihi rijalun yuhibbuna an yutahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Di sana ada rijal, ada gulungan lelaki termasuk perempuan lah, yang sangat suka bersuci, dan sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang bersih, suci bersih ya. Jadi ini muqaddimah ni, nanti bersih suci tu ada bahagian-bahagiannya.
Itu dua ayat Quran dibawa oleh Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali membawa lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Ustaz, hadis dhaif tak boleh pakai lah ni. Kita dalam bab targhib wa tarhib, makna galakkan buat baik dan galakkan supaya jangan buat jahat, hadis dhaif pun boleh diguna pakai. Lagi-lagi dalam bab-bab fadilat a'mal, kebanyakannya hadis dhaif boleh diguna pakai, ya. Kalaupun bukan hadis, tuan-tuan, ijma' ulama mengatakan sekian, boleh dipakai. Ataupun majlis fatwa mengatakan hukum ini, benda yang baru ini, isu yang baru ini, hukumnya harus, hukumnya haram, hukumnya itu, boleh dipakai. Itu kita orang awam lah, kita orang awam, ya. Baik. Bahkan kalau kata-kata ulama mujtahid, contohnya kata-kata Imam Ghazali, terus kita boleh pakai sebagai orang awam, sebagai fatwa panduan kita. Boleh dipakai kata-kata Imam Syafi'i, para sahabat, ataupun imam-imam yang itulah yang mujtahid mutlak, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahu salati tahurah, tahur at-tahur. Apa dia? Yaitu kunci kepada solat itu ialah bersuci. Maksudnya di sini pertama wuduk lah. Wuduk asal hukumnya adalah sunat, tetapi bila nak sembahyang maka dia menjadi wajib. Sembahyang ni, tuan-tuan, adalah terjemahan dalam bahasa Melayu, kan? Sembahyang. Sembah, dua perkataan tu. Sembahyang. Sembahyang siapa? Sembahyang bernama zat bernama Allah. Bismillah dia. Kan? Lagi? Sembahyang apa? Sembah zat yang bernama Allah yang bersifat Ar-Rahman. Dan sembah siapa lagi? Sembah zat yang bernama Allah yang bersifat Ar-Rahim. Itulah dia tok guru kita terjemah tu. Cantik dah tu. Kan kita memang sembahyang kan. Sembahyang apa? Sembahyang lah. Sembahyang yang ni. Lagi sembahyang apa? Sembah yang zat yang bernama Allah yang segala puji baginya. Tak ada benda lain yang layak dipuji, hanya dialah. Siapa lagi dia tu? Yang mengatur, yang mencipta, yang mengurus semesta alam. Rabbil alamin. Siapa lagi dia tu? Zat tu. Sembahyang zat bernama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu diulang lagi. Lagi kita baca. Siapa lagi dia tu? Iaitu zat yang bernama Allah yang Maha berkuasa pada hari akhirat. Malik Yaumiddin. Sembah apa lagi? Sembah zat yang bernama Allah yang hanya dialah kita sembah. Iyyaka na'budu, dan hanya dialah kita minta tolong. Wa iyyaka nasta'in. Itu dia dua perkataan tu, kan. Kemudian apa lagi? Sembah zat yang bernama Allah yang kita mohon kepadanya petunjuk-petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan para ulama, para aulia, para anbiya. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang Yahudi, waladhdallin, bukan orang Nasrani. Itu dia. Itu baru bahasa, tuan-tuan. Belum mendalam lagi, kan. Bahasa baru tu. Lughatan lah, bahasa Arab, ya. Lughatan. Belum istilahan. Hebat. Ulama-ulama Melayu zaman-zaman dulu hebat. Zaman sekarang pun hebat juga. Kan. Okey, yang kedua, kata hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, bunya ad-dinu ala nazafati. Dibina agama itu di atas kebersihan. Ini umum lagi, bersih. Umum ni, tuan-tuan, ya Allah. Nazafah ini bukan nazafah bersih dari segi sampah sarap je. Kalau hari inilah kita katakan bersih dari segi etika, kerja. Bawa dalam kerja, bersih dalam kerja kita, etika lah. Itu luas dibincang tu, kan. Bab etik ni dalam kerja, kalau tuan-tuan bekerja lah, kan, sangat-sangat luas bab etik. Hari ni banyak yang tak ada etika dah. Tam sembrono,
tak ada amanah, cakap ikut suka, itulah zaman sekarang. Baru perkataan nazafah. Dalam bab sembahyang pun sama, dalam bab agama pun sama, an-nazafah. Kemudian hadis lain lagi, di sini Imam Ghazali membawa 3 hadis, ya. Yang kelima ni hadis daripada Muslim, hadis sahih. At-tuhur nisful iman. Bersih itu separuh daripada iman. Allahu akbar. Takkan bersih buang sampah wuduk separuh beriman, itu pahaman sempit kita. Padahal kalau diluaskan lagi, bersih jiwa, bersih hati. Tengok macam mana kan. Allahu akbar. Baiklah. Kemudian wat-taharatu laha arba'u maratib. Barulah masuk pecahan. Dan suci itu baginya ada 4 martabat, 4 kategori, ya. Yang pertama, al-martabatul ula, martabat yang peringkat pertamalah, yang bawah sekali. Tathhirul zahiri 'anil ahdathi wa 'anil akhbathi wal fudulati, iaitu menyucikan yang zahir, baju kita, dan daripada hadas badan kita lah, daripada hadas kecil, hadas besar, mandi, tayamum, wuduk, dan daripada akhbas, benda-benda yang menjijikkan, bau-bauan, najis sebagainya, wal fudulat, dan daripada perkumuhan-perkumuhan, sama ada dubur, kubul, apalagi perkumuhan tuan-tuan, peluh, basuh berak, basuh kencing okey, tapi peluhnya subhanallah, makan bawang mentah banyak sangat. Kan kadang-kadang tuan-tuan, saya suka sebab bila pakai mask ni kan, terutamanya bila solat subuh. Allahu akbar kan. Fudulat ni lebihan. Busuk mulut tu, mengganggu orang sebelah sembahyang, bukan tuan-tuan lah. Allah terganggunya kan. Lebih baik pakai mask tu sendiri, supaya menghalang bau busuk tu. Itu nazafah lah tu. Bukan mandi berkuduk saja, gosok gigi Islam aja. Dekat mulut kita ni ada 100 lebih bakteria. 100 lebih bakteria tuan-tuan. Ialah dari segi penghadaman, kalau kita makan, dia menghadamkan perut, membasihkan makanan lah kan. Mulut kamu tu kan, subhanallah. Kawan saya profesor, nama dia Profesor Nurullah, daripada Turki. Dulu dia kerja di Malaysia, kemudian sekarang dia bekerja di Kuwait, Universiti Kuwait. Dia buat kajian, dia datang sini melawat saya sekala, dan dia buat present kajian dia, sebab-sebab berlakunya perceraian di Kuwait. Di sanalah kan. Antaranya apa? Mulut busuk si suami tu. Mana best kan? Dah wangi-wangi, bila nak cium kau ngak Arab kan. Allahu akbar. Lagi-lagi lah tu macam kita ni, suasana nak kan, suasana yang romantik, yang wangi. Dulu zaman muda sepantang gesel, yang meletup je melecun tu. Kan sekarang ni gesel lah kau. Dia kena bau pula, contoh lah, ini contoh kan, minyak atar langsung tak ada mood lah. Minyak atar bening, ataupun minyak wangi yang diguna di pejabat, tak ada minyak wangi lain ke? Minyak wangi khas lah malam Jumaat, begitu. Dah tua ni kan, dia auto dah, 50 tahun ke atas ni auto dah. Kan, siapa yang ada penyelesaian tu bolehlah share macam mana nak share kan. Okey, tu dia kata, terkejut kita, kami terkejut lah. Betul ke? Arab kan kuat syai, dan gosok gigi tak pandai agaknya lah. Sedih betul lah. Okey, itu yang pertama, makna zahir ya. Gitulah. Kadang-kadang kita lihat ada orang tu taik telinga sampai meleleh tuan-tuan, kuning tu. Yalah betul lah, jangan kering sangat sebab dia memerangkap debu-debu, tapi janganlah sampai meleleh. Nampak dari tepi kuning, tu. Itu an-nazafah ya. Kemudian martabat yang kedua, al-martabatus tsaniyatu tathhirul jawarih. Baru masuk lain sikit, yaitu tathhirul jawarih anil jaraim wal asam, membersihkan anggota-anggota daripada jaraim wal asam, maksiat dan dosa. Tak nampak dah tu, wangi, handsome, tapi kaki songlap. Tu jawarih tuan-tuan ya, iaitu dosa-dosa lah. Yang ketiga, al-martabatus salisatu tathhirul qalbi, dalam lagi, menyucikan hati, luaran, kemudian anggota kita daripada maksiat,
Kan mata pun berzina, tangan pun berzina, iaitu melakukan maksiat lah. Zina hakiki kemaluan, tapi bila buat maksiat tu maknanya zina lah. Bukanlah bermaksud bila keluar ni tuan-tuan tak boleh pakai odorono, tak boleh pakai apa mana minyak wangi, boleh pakai sekadar nak menghilangkan bau busuk kita. Ya. Boleh pakai tapi jangan melampau-lampau. Kan belum sampai bau buka kereta dah sampai pejabat dah baunya. Kan. Jangan melampau, sekadar ya. Kalau nak sembahyang pun jangan melampau-lampau. Kan. Pakailah minyak wangi yang sesuai dengan orang Melayu, Seribu Bunga, Sultan Brunei, kan. Jangan pakai minyak atar, sekali calit seminggu tak hilang sebab dia mahal minyak atar tu. Tu dia. Kawan solat pening, akhirnya kita mengganggu orang solat dan berdosa. Yang kedua, anggota yang ketiga, membersihkan hati anil akhlaqil mazmumati warradhailil mamqutati, iaitu membersihkan hati daripada akhlak-akhlak yang terkeji, warradhail yang hina, mamqutati yang dimurkai oleh Allah Ta'ala hati. Ini lagi mendalam ni, lagi mendalam. Ilmu yang menjaga hati namanya ilmu tasawuf. Rukun agama 3 tahu kan? Pertama Islam, rukunnya 5. Ini rukun agama. Pertama Islam, 5 rukun yang belajar, kena hayati. Yang kedua iman, 6 rukunnya. Yang ketiga rukun agama ketiga namanya ihsan. Tasawuf tu. Anta'budallah ka'annaka tarahu, kamu sembah Allah seolah-olah kamu lihat dia. Fa illam takun tarahu, jika kamu tak lihat dia, sesungguhnya ia fa innahu yaraka, dia melihat kamu. Muraqabah itu sentiasa merasa diawasi oleh Allah Taala. High levelnya melihat Allah. Tu high level tuan-tuan. Ya, tu kena belajarlah. Hakikat la ilaha illallah. Tu dia hakikat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah lafzul miftahul jannah, kunci syurga. Juga la ilaha illallah itu adalah definisi zat Allah yang maha agung. Definisi Allah Ta'ala ni kita kata resume kan, definisi hanya dengan la ilaha illallah. Berapa huruf ya? 12 kot. 12 dah kira belum? Sekali sebut la ilaha illallah, pahalanya penuh 7 petala langit, 7 petala bumi. Penuh tuan-tuan. Tak sampai 2 saat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Agaknya sesaat kot. Kan? La ilaha illallah. Penuh tuan-tuan. Kan? Hebat tak hebat kalimah inilah. Inilah definisi Allah Ta'ala. Tiada ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya tiada ada Tuhan lain. Tuhan itu, Tuhan ini. Tuhan-Tuhan ni semua apa? Makhluk lah kita kata. Makna tak ada makhluk, tak ada. Yang ada hanya Allah sahaja. Tu dia. Baru sedap. Tiada ada Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah. Ini maksudnya apa ni? Secara ringkaslah. Bila saya tanya Tuan Imam, contohlah Tuan Imam, dekat masjid tu ada jemaah tak malam ni? Tuan Imam kata tak ada sebarang, tak ada seorang pun jemaah Ustaz. Hanya Ali saja. Panjang kan? Tak ada seorang pun yang datang kecuali Ali saja. Nak cakap apa sebenarnya? Nak cakap kalau imam ni cakap, imam ada orang tak ada di masjid? Ali je. Cukup dah Ali je. Tapi bahasa tiada sesiapa di dalam masjid kecuali Ali. Itu dari segi bahasa. Bahasa pun canggih. Maksudnya la ilaha illallah apa dia? Allah. Allah. Everything Allah. 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 Tak ada lain dah. Kalau sampai tahap macam itulah, kan hakikat tu Allah hebatlah. Cakap senang, nak dapat tu kan senang kan. Boleh kau daki Everest? InsyaAllah boleh, insyaAllah. Cakap senang. Cuba kau daki sampai 20 km kan. Dia apa 8888 kan. 8 km lah kita katakan. Sampai 5 km ke-5 mengah dah. Gitulah. Tu dia. Jadi apa-apa tuan-tuan, Allah. Dan kita tutup dengan Allah. Contohlah kita menanam, tanam pokok kan. Tanam pokok ada doanya. Tapi janganlah baca doa tapi tak dibaca. Baca doa tak baca-baca, apalah pokok ni aku dah baca doa dah. Baca tak bagi. Tanam pula kota Damansara, tanah batu.
Mana nak buat, ada buah yang cantik lah kan. Doanya ni ada rekod ni, bolehlah dibaca. Bismillahi, doa tanam pokok tanam pokok, tanam bunga, tanam apa semualah. Bismillahi al-ba'ithu al-warithu. Bismillahi al-ba'ithu al-warithu. Dengan nama Allah, al-ba'ithu yang hidup, al-warithu yang mewariskan. Maknanya yang berbuah lah kalau pokok tu bunga, kalau bunga tu yang berbunga. Tanam. Lepas tanam tu tutup, maknanya semua benda lah dalam hidup kita ni. Buat contoh tanam bunga je, tanam pokok, tutup la ilaha illallah. Apa dia? Nafi semua Allah aja. Allah yang hidupkan, Allah yang bagi kekuatan menanam, Allah bukan aku. Gitulah. Simpulkan. Apa aja Allah. Nak simpulkan ya. Ataupun ialah zikirkanlah Allah. Jadi orang yang zikir Allah tu, ustaz, zikir yang afdal kan la ilaha illallah. Kan? Apa Allah ni? Tuan-tuan cuba lihat dalam la ilaha illallah, ada Allah. Subhanallah, ada Allah. Allahu akbar, ada Allah. Alhamdulillah, ada Allah. Apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad, ada Allah. Apa lagi? Itulah intipatinya. Maknanya bila orang itu sudah Allah, dia dah faham dah la ilaha illallah tu, dah faham dah, itu dah semua dah tahu. Simpul saja Allah Ta'ala kan. Gitulah. Kalau cerita dalam bab zikir ni, dia ada 3 peringkat. Pertama, zikir isim namanya. Isim tu sebut nama lah. La ilaha illallah, la ilaha, sebut nama Allah. Subhanallah pun ada pahalanya dah, betul, bukan salah, betul, ada pahalanya, ada fadilatnya. Allahu akbar, namanya menyebut nama-nama Allah. Kedua, zikir hikmah, dia hakikat sikit. Dah mendalam dah. Orang ini berzikir kerana ibadah, iaitu penghambaan kepada Allah Ta'ala. Dia tak kejar bilangan, dia kejar hakikat sesuatu ibadah. La ilaha, ini contohlah ya, illallah. Senyap. Sebab dia menghayati. Kita pula kejar bilangan, la ilaha illallah, la ilaha, malam Jumaat kan, kena pula imam 100. Alamak, panjang pula. 33 cukup lah mam. Kita kejar bilangan pun tak apa, okey je, betul bukan tak betul. Yang kedua, hikmah. Yang ketiga, zikir zat. Zikir zat ni lagi mendalam. Allah, faham semua hakikat Allah, faham semua alhamdulillah, faham semua Allahu akbar, faham Allah. Bahasa orang lama lah, tenggelam. Tu tenggelam di dalam zikirnya. Cakap senang lah, tapi kena cakap lah. Daripada tak cakap, lebih cakap. Kita dengan isteri kita kan, sayang, tapi tak pernah panggil sayang. Sayang tak bang? Sayang. Panggillah sayang. Malalah aku. Panggillah sayang. Cakap. Kita cakap ni tuan-tuan, dia seolah-olah baling bola kan. Sana dinding, kita balik, tang balik. Dia akan balik pada kita. Bola tu akan melantun balik pada kita. Dia akan kesan pada kita lah. Cuba kita zikir, dia akan beri kesan pada kita. Cuba nyanyi je lagi, gelap hati, dia beri kesan pada kita. Gitulah. Okey, itu yang ketiga, akhlak, bersihkan hati. Yang keempat, martabatur rabi', bersuci yang keempat, iaitu tathhirus sirri amma siwallah ta'ala, ya Allah, wa huwa taharatul anbiya sallallahu alaihi wasallam, iaitu membersihkan rahsia diri. Ada apa nah rahsia diri? Rahsia diri ni ustaz, ialah dulu saya masa muda-muda banyaklah saya buat, tapi ustaz tak boleh tahu. Itu bukan rahsia diri. Itu rahsia awak. Kan? Rahsia awak, rahsia diri. Allahu akbar kan. Rahsia diri kita itulah roh kita. Maksudnya contohlah tuan-tuan, bila solat, ada orang solat dengan zahir je, bacaan sedap ini kan, mulut je, patologi je, sistem patologi. Tapi hati dah mana? Tu ke sana ke sini. Ada orang sembahyang, sininya pun okey, sininya pun okey. Ada orang sembahyang lagi dalam, lagi mendalam. Kan, Allah akbar. Itulah bila berdiri tak terasa penat. Kita harus setengah jam je, ya Allah, sembahyang sendiri malam-malam ngantuknya. Allah akbar kan.
iaitu membersihkan sir, rahsia diri. Ruh lah, ruh. Ya. Allah mengetahui apa yang tersembunyi daripada diri kamu. Okay, kita dengar azan dulu. Allahu Akbar. Okey, lepas tu kita Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'watika آت محمدا رسول الله.
Sebagai kesimpulannya, jadi kita berhenti setakat ini dulu. Semua kesimpulannya, insya-Allah pada bulan Syaban, nisfu Syaban iaitu pada 8 hari bulan 2. Jadi nisfu Syaban ni hari yang sangat hebat, yang sangat besar. Hari juga dinamakan nama hari maghfirah, yaumul maghfirah, hari keampunan. Juga dinamakan yaumul qismi wal taqdir, hari pembahagian. Maknanya rezeki kita, umur kita dan sebagainya. Juga dinamakan yaumul syafa'ah, hari syafa'ah. Juga dinamakan yaumul kafarah, hari pengampunan. Jadi berpuasalah pada 8 hari bulan 2, insya-Allah. Besar pahalanya. Dan kalau itu termasuk malam yang tidak ditolak, khamsatu layalin la turadu fihi da'watun, 5 malam yang tidak ditolak akan doa kita. Pertama, awwalul lailatin minar rajab, malam pertama bulan Rajab, wa lailatin nisfi sya'ban, malam nisfu sya'ban, wa lailatul jumaah, malam Jumaat, wa lailatul aidaini, dan 2 malam hari raya. Termasuklah nisfu sya'ban tu tadi tidak doa. Doa tidak ditolak. Doalah tuan-tuan, apa-apa saja keperluan hajat-hajat duniawi dan ukhrawi, insya-Allah dikabulkan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fa'alna ma 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah.